Buletin Didik 6 Mei bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Pihak Institusi Pengajian Tinggi IPT akan mengeluarkan surat kebenaran merentas daerah dan negeri kepada pelajar, ibu bapa atau penjaga. Ia bagi pergerakan pulang pelajar ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Menurut Pengarah Bahagian Mahasiswa Holistik Jabatan Pendidikan Tinggi, Dr. Muhammad Suzir Ahmad Jamil, pelajar, ibu bapa atau penjaga hanya perlu menunjukkan surat berkenaan kepada anggota keselamatan di Sekatan Jalan Raya SJR. Tambah beliau, setakat ini pelajar tidak dibenarkan menggunakan kenderaan awam untuk pergerakan pulang dan hanya dibenarkan dengan kenderaan sendiri, kenderaan ibu bapa, kenderaan yang diatur oleh IPT atau penerbangan sahaja. Terdahulu, Kementerian Pengajian Tinggi KPT mengumumkan lebih 100,000 pelajar IPT yang kini berada di kampus dibenarkan pulang ke rumah masing-masing bersempena cuti Hari Raya Aidilfitri kecuali bagi Sarawak. Pergerakan pelajar secara berfasa itu ditetapkan dari 7 hingga 12 Mei dari kampus ke kediaman masing-masing. Manakala tarikh kembali ke kampus bermula 15 hingga 20 Mei. Dr. Muhammad Suziren turut berharap pelajar menggunakan peluang untuk beraya bersama keluarga sebaiknya dengan mematuhi SOP Hari Raya seperti yang ditetapkan kerajaan. Dalam pada itu, Universiti Teknologi MARA UiTM menjangkakan seramai lebih 16,000 orang penuntutnya di seluruh kampus akan terlibat dalam OPS Pulang Aidilfitri. Bagi memenuhi keperluan itu, UiTM telah menyediakan lebih daripada 200 unit kenderaan pelbagai jenis yang terdiri daripada bas, MPV dan kereta bagi menghantar penuntut ke destinasi masing-masing. Menurut Timbalan Naib Chancellor UiTM, Profesor Dr. Muhammad Nazib Suratman, persiapan tersebut adalah bagi melancarkan proses menghantar pulang penuntut ke rumah masing-masing. Ia melibatkan 30 buah kampus dengan lebih daripada 700 orang kaki tangan. Bermula daripada 7 Mei hingga 12 Mei, berdasarkan apa yang disarankan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi pihak kami telah bersedialah dengan penghantaran ini. Kita dah buat koordinasi dengan seluruh kampus. Sebab kita memang wujudkan UiTM ni di seluruh kampus. Jadi kita ini satu kaedah yang tersusun di mana contoh pelajar dari Shah Alam bila dia pulang ke Perlis, dia akan stesen di kampus Arau. Jadi bas yang bawa pelajar dari Shah Alam ke Arau, apabila kembali ke sini dia akan bawa pula pelajar dari Arau ke Shah Alam. Dan begitulah seterusnya. Beliau berkata demikian pada sesi sanitasi bas untuk penghantaran pulang penuntut di UiTM Shah Alam siang tadi. Tambah Profesor Dr. Muhammad Nazib, jadual perjalanan bas akan dimaklumkan kepada para penuntut yang terlibat. OPS Pulang Aidilfitri ini turut melibatkan kerjasama daripada seluruh jentera pengurusan UiTM termasuk Majlis Perwakilan Pelajar MPP dan Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej JPK. Dalam pada itu, penuntut UiTM masih dibenarkan untuk terus tinggal di kampus. Hanya kira-kira 70% pelajar daripada keseluruhan 43,124 pelajar rendah dan menengah di seluruh negeri Perlis yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara dalam talian. Exco Pendidikan Negeri Roziana Ahmad berkata, selebihnya mengikuti kaedah pembelajaran mengikut kesesuaian masing-masing berikutan kekangan gadget dan capaian internet. Menurut Roziana, data itu diambil berdasarkan PDPR yang dilaksanakan sebelum ini. Itu dalam bacaan kita lah kan. Tak semua 100% yang pelajar-pelajar ni akan ikut PDPR. Proses tersebut kerana atas kekangan yang kita bagi tahu tadi dari segi data dan juga laptop, gadget dan sebagainya. Medium untuk pelajar untuk belajar. Jadi di situ kita nampak, kita harapkanlah di semasa sampai tempoh yang kehadapan ni kita harap ada perubahan dan juga tambah nilai baik di peringkat kementerian, baik di peringkat Jabatan Pendidikan, sekolah dan juga keluarga. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian kuih raya kepada pegawai, anggota keselamatan dan petugas barisan hadapan yang bertugas pada Aidilfitri di sempadan Malaysia Thailand
di Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Perlis. Terdahulu, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul berkenan berangkat bagi merasmikan program. Dalam perkembangan lain, Roziana turut meminta kerjasama ibu bapa untuk memantau pembelajaran di rumah bagi mengelakkan pelajar daripada keciciran. Orang ramai yang berhasrat menggunakan laluan tikus untuk pulang ke kampung berhari raya mungkin perlu berfikir semula sebelum berbuat demikian. Ini kerana jika tidak bernasib baik, anda mungkin akan disoal siasat polis yang akan singgah ke rumah dan perlu mengemukakan bukti kebenaran merentas negeri. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof berkata pihaknya akan memperketatkan lagi penguasaan terutama dari segi pergerakan keluar masuk orang ramai ke negeri ini selain mengadakan pemantauan di rumah-rumah dan memastikan tiada pelanggaran SOP. Tambah beliau, biarpun tiada sekatan jalan raya mahupun penutupan jalan dibuat di laluan tikus, orang ramai diingatkan supaya tidak sewenang-wenangnya merentas negeri kerana masih ada pasukan mobil, kereta peronda polis MPV dan unit rondaan bermotosikal URB yang melakukan pemantauan. Mereka jangan ingat kalau lepas roadblock tu, kita ada tim mobile. Kalau kita tahan kereta-kereta di jalan raya, kalau dia gagal untuk menunjukkan permit dia, tetap akan kena tindakan. Dah ada pun, dah banyak pun berlaku di Jelebu. Dan malah pada hari raya ni besok, kalau kita pantau di rumah-rumah ataupun di tempat-tempat tertentu dan mendapati ahli keluarga ataupun kumpulan itu bukanlah orang Negeri Sembilan atau bukan orang tempatan, kita akan minta bukti. Datuk Muhammad dalam pada itu menggalakkan pemilik rumah untuk menyediakan kod pengimbas QR Code bagi merekodkan data tetamu yang hadir supaya memudahkan pihak berkenan melakukan pengesanan jika situasi memerlukan. Kira-kira 88% rakyat negara ini bersetuju untuk menerima vaksin COVID-19 berbanding 10% yang menolaknya. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adham Baba, kajian Kementerian Kesihatan KKM April lalu mendapati baki sekitar 2% lagi mengambil sikap tunggu dan lihat. Terhadap 15,000 responden, fear mereka ialah tentang keselamatan dan efikasi . Antaranya mereka mendakwa bahawa mereka perlu tunggu orang lain dah vaksin baru mereka nak vaksinate nak tengok apa kesan dia. Pihaknya yakin dapat meneruskan program imunisasi mengikut jadual. Katanya 3.52 juta dos vaksin Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac akan diperolehi bagi bulan Mei, membabitkan suntikan 1.5 juta penerima fasa kedua. KKM juga melaksanakan inisiatif terbaru dengan melantik klinik swasta terpilih sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Sebanyak 2,444 buah klinik daripada 8,000 buah klinik swasta. Dan yang telah pun menandatangani letter of attention agreement sebanyak 1,934 dan sudah pun ready untuk roll out sebanyak 299 buah. Protect Health Corporation, anak syarikat milik penuh KKM, diberi tanggungjawab dengan inisiatif baru berkenaan. Terdahulu, beliau meninjau pemberian vaksin di klinik AMC Medical Seremban 2. Bersua kembali. Taman Tema Sunway Lagoon ditutup buat sementara waktu mulai hari ini hingga 17 Mei. Ia susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di beberapa daerah di Selangor. Sesiapa saja yang telah membeli tiket dalam tempoh itu menerusi kaunter atau laman webnya, Sunway Lagoon akan melanjutkan pengesahan tiket itu untuk kunjungan akan datang.
Syarikat terbabit akan terus memberi sokongan terhadap usaha kerajaan memerangi wabak COVID-19 dan berharap negara akan segera pulih daripada pandemik itu. Sanul Legun juga komited untuk menyediakan tawaran menarik kepada pengunjung selepas taman tema berkenaan kembali dibuka kelak. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencairkan program World Quran Hour 2021 yang berlangsung hari ini dengan kerjasama Perpustakaan Kuala Lumpur. Program itu juga dijayakan serentak di seluruh dunia selama 1 jam bermula jam 12 tengah hari. Program World Quran Hour pada tahun ini memfokuskan bacaan surah Al-Mulk dan tadabbur surah berkenaan. Bacaan surah yang diadakan di Surau At-Taqwa JPWPKL ini dipimpin oleh Ustaz Malik Ahmad dan tadabbur pula disampaikan oleh Ustaz Muhammad Azri. Majlis kemudian diteruskan dengan program Khatam Al-Quran yang disertai 20 wakil sektor JPWPKL. Ia dihadiri Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid JPWPKL, Zainuddin bin Muhammad dan Timbalan Pengarah Kanan Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar DBKL, Zainab binti Hamzah. Program ini adalah kemuncak program Tadarus Al-Quran yang dijalankan sepanjang Ramadan. Antara aktiviti yang diisi mereka ialah seperti kuliah berkitab, Al-Barakah Corner dan Sinar Ramadan Metropolitan. Saya berharap akan berterusan sehingga ke tahun-tahun yang seterusnya. Dan di sini juga kita berharap pihak sekolah akan membudayakan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan supaya memberi manfaat kepada pelajar-pelajar dan juga warga pendidik di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pada majlis penutup program, diadakan penyampaian sumbangan Aidilfitri kepada warga Jabatan Pendidikan WPKL. Perpustakaan Kuala Lumpur turut membantu menjayakan program ini. Apabila berperahu, jangan meribut. Kalau ribut, datanglah badai. Apabila membantu, jangan disebut. Kalau disebut, pahala tak sampai. Menjelang sambutan Aidilfitri minggu depan, umat Islam kini mula sibuk membuat persiapan untuk meraihkannya secara sederhana. Di Pontian Johor, sambutan Aidilfitri tidak lengkap tanpa hidangan makanan tradisi masyarakat Bugis, burasak dan lepat loy. Pengusaha makanan tradisi ini, Salmah Siddiq berkata, dia telah mengusahakan perniagaan ini sejak 12 tahun lalu bersama suami Muhammad Kasim dan dibantu 8 pekerja. Saya berniaga burasak ini adalah bermulanya dari seorang kawan. Perniagaan ini hampir 12 tahun. Burasak ini adalah makanan tradisi orang-orang Bugis. Saya mengedarkan burasak ini di tempat-tempat seperti Pontian, Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Antara bahan-bahan asas membuat burasak adalah daun pisang, pucuk pisang dan beras. Proses penyediaannya bermula dengan memasak nasi selama 45 minit sebelum membungkusnya menggunakan pucuk pisang dan daun pisang. Proses merebus burasak mengambil masa selama 7 jam bagi memastikan ia betul-betul masak dan tahan lama sebelum diletakkan di dalam peti sejuk. Setiap bungkusan burasak dan lepat loy mengandungi 5 keping dan perlu diikat kemas dan proses ikatan itu antara yang agak rumit. Pada hari-hari biasa, Salmah mampu menjual kira-kira 300 ikat burasak dan dihantar ke beberapa buah kedai makan di Pontian. Di musim perayaan, tempahan yang diterima mencecah hingga 4,000 ikat. Walaupun bukan dari keturunan kaum Bugis, namun semangat Salmah yang ingin mengubah nasib keluarga membuatkan dirinya cekal memulakan perniagaan ini. Bukan itu sahaja, perusahaan burasak yang dimiliki Salmah turut membuka peluang pekerjaan kepada suri rumah dan penanam pokok pisang setempat untuk menambah pendapatan. SpaceX berjaya mendaratkan roket prototipe Starship di pangkalan Texas pada percubaan kelimanya. Penerbangan ujian itu adalah kejayaan besar bagi syarikat milik Elon Musk selepas 4 percubaan berakhir dengan letupan.
Kejayaan itu turut dikongsi MAS melalui akaun Twitternya. Bagaimanapun, terdapat laporan api kecil pada dasar kapal angkasa setinggi 50 meter sejurus selepas mendarat. Jurucakap SpaceX, John Inspaka menjelaskan ia adalah perkara biasa kerana menggunakan bahan bakar metana. Jurutera syarikat itu katanya masih lagi dalam cubaan menyelesaikan masalah reka bentuk. Sebelum itu, roket yang dinamakan SN-15 berlepas dari pangkalan Boca Chica, Texas kira-kira jam 5.25 petang dengan mencapai ketinggian 10 km. SpaceX menghadapi tekanan untuk berjaya dengan penerbangan itu selepas pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas NASA mengumumkan versi Starship akan digunakan oleh agensi angkasa itu untuk menghantar manusia ke bulan. Kontrak bernilai $2.9 bilion atau hampir 12 bilion ringgit itu kini ditangguhkan selepas dua syarikat saingannya, Blue Origin dan Dynetics Jeff Bezos, mengemukakan bantahan. Rosak tapai kerana ragi. Maksudnya, pekerjaan gagal kerana kurang hati-hati waktu melakukannya. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada penerjun negara Pandelela Rinong atas pencapaian cermelang dinobatkan sebagai juara dalam acara 10 meter platform individu wanita di kejohanan Piala Dunia Terjun FINA di Tokyo, Jepun semalam. Baginda turut menzahirkan rasa sukacita dan bangga di atas kejayaan Pandelela melakar sejarah baru buat sukan terjun negara dan mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Ucapan Al-Sultan Abdullah dizahirkan menerusi hantaran di Facebook Istana Negara. Baginda menyifatkan pencapaian Pandelela sebagai kejayaan yang amat bermakna kepada Malaysia dan juga sebagai suntikan semangat kepada beliau untuk meneruskan buruan pingat di Tamasya Sukan Olimpik Tokyo Julai ini. Tambah baginda, pencapaian cemerlang penerjun kebangsaan kelahiran Sarawak itu sekali lagi membuktikan bahawa Malaysia mampu melahirkan atlet dan individu yang berkualiti, berkaliber dan bertaraf antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mengucapkan tahniah kepada Pandelela atas kejayaannya. Menerusi ucapan dimuat naik di Facebook rasmi, beliau berkata keringat dan komitmen Pandelela telah memastikan jalur gemilang terus berkibar megah di persada dunia. Atlet berusia 28 tahun itu mempamerkan terjunan bertenaga di Pusat Akuatik Tokyo, Jepun dengan mengumpul 355.70 mata selepas melengkapkan 7 terjunan. Kejayaan meraih pingat emas itu menjadikan Pandelela satu-satunya atlet yang menyumbang pingat buat pasukan terjun negara yang menggalas cabaran ke Piala Dunia kali ini. Bola sepak Liga Super, pertembungan musuh tradisi Seri Pahang FC menentang Selangor FC semalam menjadi tumpuan semalam dan jaringan lewat Pahang memusnahkan impian Selangor membawa pulang 3 mata. Masih segar dengan kemenangan besar 5-0 ke atas UiTM FC Sabtu lalu, Pahang sekali lagi beraksi di Stadium Darul Makmur, kali ini berdepan Selangor FC. Tanpa gol pada 45 minit pertama, aksi selepas rehat lebih mendebarkan. Cuma 3 minit selepas permainan bersambung, Pahang membuka jaringan menerusi Manuel Hidalgo. Begitupun pada minit ke-76, kedudukan kembali seimbang selepas Ian Teck Ong menjaringkan gol penyamaan Selangor. Giliran pelawat di depan pada minit ke-87 hasil tolakan muda Ifedaya Olusegun. Namun layangan kad merah kepada pertahanan Selangor, Syahrul Nazim Zulpakar pada masa kecederaan yang turut menghadiahkan sepakan percuma kepada Pahang mengubah segala-galanya. Apabila Abdul Malik Mat Arif bijak menyempurnakannya untuk keputusan muktamad 2-sama. Sementara itu di Stadium Likas, penyerang berpengalaman Amri Yahya membuktikan sentuhannya masih berbisa
Menentang Melaka United FC seawal minit ke-6, Amri menanduk cantik membuka jaringan Sabah FC. 10 minit kemudian, Azizan Nordin mengukuhkan kedudukan tuan rumah. 2 minit pada babak kedua, Amri menjaringkan gol kedua peribadinya. Kali ini menerusi rembatan menarik untuk Sabah mendahului 3-0. Minit ke-65, Fakrullah Rosli sekadar mampu merapatkan kedudukan buat Melaka United. Kemenangan 3-1 membolehkan Sabah naik satu anak tangga ke kedudukan ke-7 Liga. Di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, kesilapan pertahanan PJ City FC membolehkan Sergio Aguero menjaringkan gol kemenangan Perak FC. Ia kemenangan pertama Perak selepas sekadar meraih satu mata menerusi 4 perlawanan, manakala kekalahan kedua berturut-turut buat PJ City. Aksi gaya bebas BMX mengakhiri buletin didik malam ini. Kepada anda yang berada di zon PKP, stay at home dan selamat ber-PKP. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Up yonder is what you give to me today. I wonder. I took a right turning yesterday.